Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada beritaharian.com.my bertarikh 5 September 2022 bertajuk Najib file petition pengampunan status ahli parlimen pekan kekal. Berita penuh status bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebagai ahli parlimen pekan kekal buat masa ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, ia berikutan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sudah memfailkan petisyen pengampunan pada Jumaat lalu. Beliau berkata petisyen pengampunan itu difailkan dalam tempoh 14 hari sekaligus status Najib sebagai ahli parlimen pekan hanya akan ditentukan selepas proses pengampunan itu selesai. Katanya Najib hanya akan kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen pekan sekiranya permohonan pengampunan diraja itu ditolak. Memandangkan petisyen pengampunan sudah difailkan oleh Najib mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September 2022, yaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan, maka kuat kuasa kehilangan kelayakan beliau sebagai ahli parlimen hanya akan bermula sebaik sahaja petisyen pengampunan itu dibereskan sekiranya petisyen itu ditolak. Ini bermakna status Najib sebagai ahli parlimen pekan pada masa ini tidak berubah dan akan hanya dimuktamadkan apabila petisyen pengampunan itu dibereskan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta ringgit yang dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Perkara 48-1-I Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seseorang individu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabit kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun atau denda tidak kurang daripada RM2.000 serta dia tidak mendapat pengampunan bebas. Namun perkara 48-4-C pula memperuntukkan jika petisyen pengampunan difailkan ahli parlimen berkenaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan, kehilangan kelayakan ahli parlimen itu hanya akan berkuat kuasa sebaik sahaja petisyen pengampunan dibereskan jika petisyen itu ditolak. Azhar Azizan memaklumkan menerima serahan beberapa dokumen, antaranya salinan permohonan pengampunan mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan terhadap Najib bertarikh 1 September lalu. Beliau turut menerima salinan surat daripada Tetuan Syafi & Co. bertarikh 1 September lalu yang melampirkan permohonan pengampunan itu yang diaku terima oleh Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 2 September lalu. Pada masa sama, beliau turut menerima salinan perintah jenayah termeterai bagi kes rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan bertarikh 23 Ogos lalu. Berdasarkan dokumen perintah jenayah itu, beliau mengambil maklum bahawa rayuan jenayah Najib telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu, sekaligus mengesahkan perintah sabitan dan hukuman Mahkamah Tinggi yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun dan didenda RM210 juta ringgit. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada beritaharian.com.my bertarikh 5 September 2022 bertajuk Najib file petition pengampunan status ahli parlimen pekan kekal. Berita penuh status bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebagai ahli parlimen pekan kekal buat masa ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata,
Ia berikutan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sudah memfailkan petisyen pengampunan pada Jumat lalu. Beliau berkata petisyen pengampunan itu difailkan dalam tempo 14 hari sekaligus status Najib sebagai ahli parlimen pekan hanya akan ditentukan selepas proses pengampunan itu selesai. Katanya, Najib hanya akan kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen pekan sekiranya permohonan pengampunan diraja itu ditolak. Memandangkan petisyen pengampunan sudah difailkan oleh Najib mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September 2022, yaitu dalam tempo 14 hari dari tarik keputusan Mahkamah Persekutuan, maka kuat kuasa kehilangan kelayakan beliau sebagai ahli parlimen hanya akan bermula sebaik saja petisyen pengampunan itu dibereskan sekiranya petisyen itu ditolak. Ini bermakna status Najib sebagai ahli parlimen pekan pada masa ini tidak berubah dan akan hanya dimuktamadkan apabila petisyen pengampunan itu dibereskan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada 23 Agustus lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM 210 juta ringgit yang dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Perkara 48-1-I Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seseorang individu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabit kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun atau denda tidak kurang daripada RM 2.000 ringgit serta dia tidak mendapat pengampunan bebas. Namun perkara 48-4-C pula memperuntukkan jika petisyen pengampunan difailkan ahli parlimen berkenaan dalam tempo 14 hari dari tarik rayuan diputuskan, kehilangan kelayakan ahli parlimen itu hanya akan berkuat kuasa sebaik saja petisyen pengampunan dibereskan jika petisyen itu ditolak. Azhar Azizan memaklumkan menerima serahan beberapa dokumen, antaranya salinan permohonan pengampunan mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan terhadap Najib bertarik 1 September lalu. Beliau turut menerima salinan surat daripada Tetuan Syafi & Co. bertarik 1 September lalu yang melampirkan permohonan pengampunan itu yang diaku terima oleh Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 2 September lalu. Pada masa sama, beliau turut menerima salinan perintah jenayah termeterai bagi kes rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan bertarik 23 Agustus lalu. Berdasarkan dokumen perintah jenayah itu, beliau mengambil maklum bahwa rayuan jenayah Najib telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan pada 23 Agustus lalu, sekaligus mengesahkan perintah sabitan dan hukuman Mahkamah Tinggi yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun dan didenda RM 210 juta ringgit. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy.